Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri. Ini rekod yang kali ketiga dah ni. Ingat macam dah malas nak buat dah kan. Banyak yang tak jadi sebenarnya. Okeylah, untuk perkongsian ringkas hari ni saya nak cerita sikit tentang vaksin lah. So, mungkin ada di kalangan traveller, terutamanya backpackers, mungkin kenal dengan kad warna kuning ni kan. Okey, kalau tak kenal tak apa, nanti saya beritahu kejap lagi. So, bagi backpackers ni, kepada yang minat travel lah kan, terutamanya backpackers ni, saya suggest kepada siapa yang belum daftar MySejahtera tu, daftar untuk dapat vaksin tu, dapat daftar segera lah kan. Dan kepada yang masih ragu-ragu nak ambil vaksin tu, bagi saya ambil lah. Tapi saya percaya kebanyakan orang, terutamanya yang minat travel atau backpacking ni, dia memang tak ragu-ragu nak ambil vaksin ni. Memang kalau boleh ada walk-in, mereka akan walk-in. Memang betul sekarang ni kita tak boleh lagi nak travel keluar kan. Tapi at least bila kita ada vaksin ni, contohlah kalau kerajaan buka pintu sempadan kan, nak beli tiket untuk tahun depan ke, dah boleh dah kan. Kita pun tak risau. Dan ada banyak negara yang memberi kelebihan ataupun keutamaan kepada mereka-mereka ataupun traveller ataupun pelancong yang dah ada complete vaksin ni. Contoh macam di Perancis, di Europe, setengah negara di Europe, di Nepal pun, yang mereka bagi kemudahan kepada orang kata, bagi ekstra kelebihan lah kepada mereka yang dah ada vaksin ni, dan mereka tak perlu dikuarantinkan 2 minggu di sana kan. So yang tak ada vaksin ni, ada setengah tu boleh masuk juga, tapi dia mungkin kena pemantauan rapi lah. Banyak syarat-syarat dia lain lagi. Macam kalau kita dah ada tu dalam kita punya telefon, smartphone, dah ada yang menunjukkan kita diterima telah menerima vaksin tu. Di situ mungkin mudah sikit lah untuk kita masuk ke sana kan. Dan ada yang saya tengok tu dalam Qatar Airways bulan 4 yang baru ni, dia kata dia dah buat satu penerbangan, bukan penerbangan khas lah, maksudnya satu penerbangan yang completely vaccinated person. Maksudnya satu flight tu daripada kru kapal, anak kapal, dengan individu yang ada dalam kapal tu, macam ada pelancong ke ataupun orang nak berurus niaga ke apa kan, semuanya full vaksin kan. Dan tak mustahil juga, mungkin ada beberapa syarikat penerbangan juga akan buat macam tu. Maksudnya individu nak naik pesawat tu ke mana-mana, dia mestilah individu yang mendapat vaksin yang komplit lah. So memang betul lah sekarang ni kita tak boleh travel lagi kan. Kalau kita ada vaksin pun, jangankan nak rentas nak pergi overseas melancong, nak rentas negeri pun tak lepas. Tapi biasalah macam kalau backpackers ni, dia kalau nak beli tiket, bukannya beli esok nak travel hari ni beli tiket dah, mungkin tahun depan bila dia dah complete vaksin, kerajaan kata dah boleh start kan, mungkin dia dah boleh beli tiket awal. Lagi satu, kebanyakan backpackers ni yang saya percaya, mereka ni adalah individu yang berani mengambil risiko. Memang ada risiko vaksin ni, ada itu ni kan, tapi risiko dia, orang kata untuk terjadinya kesan sampingan yang kuat tu sangat rendah lah. Memang ada, tapi bukanlah pergi 199 orang ada kesan sampingan yang tinggi kan, tak macam tu. Sama juga macam kes yang terjadi kepada pesawat Malaysia Airlines yang MH17 dan MH370 kan. Walaupun tragedi menimpa pesawat tu, orang masih lagi travel. Yang urusan bisnes tu lain lah, mereka terpaksa pergi. Tapi yang travel ni atas, orang kata, kerelaan sendiri nak travel, nak melancong kan, mereka masih lagi melancong. Benda tu tak merisaukan diorang, pasal benda tu bukanlah akan berlaku tiap-tiap hari ataupun tiap-tiap bulan kan. So diorang ambil risiko. Sama juga macam vaksin ni. So balik kepada kad warna kuning ni kan, ini macam pasport jugalah. Dia pasport yellow fever, maksudnya untuk pergi ke beberapa negara tertentu di Afrika. Negara tersebut mewajibkan individu nak ke sana, sama ada pelancong, urusan kerja, belajar, dia mesti mendapatkan vaksin yellow fever baru boleh diterima masuk ke sana. So benda ni dah lama dah. Satu ketika dulu, satu jab injection ni dia boleh bertahan selama 10 tahun. Maksudnya kad ni valid selama 10 tahun, kita tak perlu ambil injection lagi. Tapi yang baru-baru ni yang saya pergi 2018 ni, sekali injection dia, kita dah boleh pakai kad ni untuk seumur hidup. Maksudnya tak perlu kita nak ambil injection kali kedua ke kali ketiga ke, tak payah dah. Kalau kad ni hilang, kita boleh pergi balik kepada klinik yang kita ambil tu, dia akan bagi kad baru lah. Dia macam second passport lah benda ni. Dan ramai juga backpacker ataupun student-student kita ataupun pelajar-pelajar kita yang belajar di Afrika, dia dah ada yellow fever ni. So benda ni, yellow fever card ni, dia bukan benda asing lah. Sama juga rasanya macam vaksin yang baru ni, mungkin akan jadi satu normal baru lah. Maksudnya sesiapa saja yang nak travel ke mana-mana negara, selain pasport, dia mesti juga memiliki ataupun mendapatkan dos vaksin yang cukup lah.
Saya tak tahulah dengan kawan-kawan lain lah, tapi saya memang orang kata masih tak puas lagi lah nak berjalan sana sini kan. Pasal banyak lagi tempat kita nak pergi, nak tengok kan. Risiko tu memang ada. Sama juga macam risiko saya travel solo ke Rusia kan. Dah lah, Rusia tu saya tak pernah pergi pun, tak pernah sampai pun, dengan bahasa tulisan Cyrillic dia yang tak faham kan. Dan orang kata perjalanan tu merentas negara. Saya solo flight ke London, betul pergi ke Saint Petersburg, pergi Moscow, cross Mongolia, cross China seorang diri kan. Tu risiko tu sebenarnya bagi saya lah, risiko tu lebih tinggi lagi berbanding dengan risiko ambil vaksin ni kan. Macam-macam benda boleh berlaku kan. Dan itulah pesanan saya lah kepada rakan-rakan yang nak travel ni, kepada yang belum daftar tu daftar, yang belum sampai giliran tu insyaAllah tunggulah, pasal rasanya stok vaksin pun dah makin banyak kan. So kita tak perlu risau lah. Pasal sekarang ni pun kerajaan pun dah buat dah, orang kata walk in ni untuk setengah-setengah tempat jadi ada pusat vaksin bergerak. Sama ada dia guna van ke bus kan, untuk terutama yang priority sekarang untuk golongan tua lah kan. Tapi benda tu insyaAllah lah mungkin kalau tak ujung tahun ni, mungkin awal tahun depan dah settle lah. So kepada yang takut-takut tu kan, ambil lah. Dan bagi saya lah, backpackers ni tak ada, bukanlah di kalangan orang yang takut mengambil risiko kan. Memang orang ni berani. Satu naik flight, nak ambil perjalanan naik flight tu pun dah ambil risiko yang tinggi kan. Lepas tu sampai pergi pula ke negara-negara yang mencabar kan. Dan ramai juga geng-geng traveller yang saya tengok, yang bukan di kalangan frontliners, yang muda-muda pun dah dapat vaksin dah dapat awal kan. Yalah, mungkin ada random diorang bagi macam mana kan, ataupun company diorang kan. Tapi tengok diorang memang dah, yalah, awal lah diorang dapat vaksin tu. Alhamdulillah lah, memang diorang jenis kaki travel ni memang orang yang berani mengambil risiko dan berani, orang kata lah, take risk lah benda tu kan. Memang benda tu kita kena ambil risiko. Dan macam nak ke Afrika kan, memang kita tak ada pilihan. Kalau kita nak ke negara Afrika, bukan semua negara di Afrika lah, tapi ada setengah-setengah negara di Afrika tu. Macam saya ambil ni, masa nak ke Senegal dulu, memang perlu diwajibkan untuk dapatkan yellow fever vaksin ni. Cuma saya tak tahulah vaksin yang baru ni kan, sama ada dia akan keluarkan pasport khas macam ni yang boleh diguna pakai atau boleh diterima oleh seluruh dunia kan. Sebab sekarang ni negara ni ambil vaksin ni, negara ni vaksin ni, dia tak ada satu identiti ataupun dokumen rasmi yang kita boleh pakai di mana-mana dunia kan, yang menunjukkan kita telah perlu menerima vaksin tu kan. So itulah dia perkongsian ringkas kali ni. Dah 3 kali saya rekod ni. Ada yang tak boleh pakai, ada yang boleh pakai kan. Cuma itulah, kepada yang dah daftar tu bagus, yang belum daftar tu daftar. Yang rasa ragu-ragu tu jangan risau lah. Yang rasa lambat tu tak apa lah, kita sabar lah kan. InsyaAllah benda tu memang semua orang akan dapat, cuma masa je lah. Okeylah, itulah dia perkongsian ringkas kali ni tentang vaksin ni. Kepada kaki travel tu sabarlah, insyaAllah tak lama lagi semua boleh travel. Saya pun nak travel juga, banyak tempat nak pergi kan. Dan tempat-tempat nak pergi tu kebanyakannya boleh kata high risk daripada segi keselamatan ni. Dari segi keselamatan diri dan juga kesihatan ni, tempat-tempat macam tu yang, yelah, kita tengoklah kaki travel lah. Memang dia suka pergi macam tu. Kalau yang jenis pelancong ni, dia suka tempat lain lah. Yang jenis suka adventure, dia suka pergi tempat lain lah. Dan tempat yang saya nak pergi ni boleh dikatakan agak high risk jugalah. Kat mana nak pergi tu, nantilah, kita tunggulah nanti kan. Okey, yang tanya saya dah ambil vaksin ke dah? Nanti tengok gambar yang akan saya kongsikan nanti. Okey, terima kasih.